Jadi untuk hari ini kita teruslah kepada surah yang berikutnya, surah Al-Munafiqun. Surah Al-Munafiqun itu surah yang ke-63 dalam susunan surah-surah dalam Quran. Surah Al-Munafiqun ini tidak panjang, dia hanya ada 11 ayat sahaja. Ia termasuk surah Madaniyah, yakni surah-surah yang diturunkan selepas hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surah Madaniyah maknanya surah yang diturunkan selepas hijrah. Walaupun Madaniyah tu maknanya Madinah, Makkiyah tu Mekah, tapi yang diambil kira bukan lokasi tempat turun, tetapi waktu turunnya sebelum atau selepas hijrah. Kalau turun selepas hijrah, maka disebut Madaniyah. Dan surah ini diturunkan semasa selepas berakhirnya peperangan Ghuzwah Bani Mustalik. Peperangan Bani Mustalik, ada satu tempat beberapa kilometer, jauh juga lah, berpuluh kilometer dari luar kota Madinah, perkampungan orang Yahudi. Jadi yang jadi masalah dalam peperangan itu, orang-orang munafik termasuk ketua mereka Abdullah bin Ubay bin Salul turut sama dalam peperangan Bani Mustalik. Jadi semasa pulang dari peperangan itu, banyaklah berlaku peristiwa-peristiwa itu. Di antaranya Nabi singgah di satu tempat, Al-Muraisi'. Maka peperangan ini juga dinamakan Ghazwah Al-Muraisi'. Dan peristiwa yang berlaku di Muraisi' inilah membawa kepada turunnya ayat dalam surah Al-Munafiqun. Baik, kita bacalah untuk ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يعلم إنك رسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم
وإن يقولوا تسمع لقولهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله قاتلهم الله أنى يؤفكون أنى يؤفكون Idza ja'akal munafiqun, apabila datangnya kepada kamu, kepada engkau ya Muhammad, orang-orang yang munafik, qalu nashhadu innaka la rasulullah, lalu mereka berkata, kami bersaksi, kami mengakui bahawa engkau adalah benar-benar utusan Allah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh, dan Allah Ta'ala mengetahui bahawa sesungguhnya kamu, dan Allah Ta'ala mengetahui bahawa kamu adalah rasulnya, utusannya. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun, dan Allah Ta'ala bersaksi, Allah Ta'ala sendiri mengakui yang orang-orang munafik itu benar-benar berdusta. Ittakhadhu aymanahum, mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka. Aiman jamak daripada yamin. Yamin asalnya tangan kanan. Yamin juga dengan maksud halaf ataupun sumpah qasam. Jadi digunakan yamin dengan maksud sumpah kerana biasa orang Arab bila bersumpah mereka akan angkat tapak tangan kanan macam kita buat ikrar. Ittakhadhu aymanahum, mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai junnah. Junnah ni sebagai perisai. Maksudnya untuk melindungi diri mereka daripada dihukum, supaya mereka dilihat bahawa mereka juga kan Islam. Jadi kaedahnya bersumpah. Junnah, jangan baca jannah, lain pula maksudnya. Atau jangan baca jinnah. Junnah sebagai perisai. Kalau baca jannah, jannah ni kebun ataupun juga dengan maksud syurga. Jinnah, jinnah maknanya jin. Jadi silap baca baris dah apa dia berubah maknanya. Fasaddu an sabilillah, maka mereka telah menghalang manusia, yakni daripada jalan Allah. Innahum sa'a ma kanu ya'malun, sesungguhnya amatlah buruk apa yang mereka itu lakukan. Kemudian kita lihat ayat yang ketiga. Zalika, yang demikian itu, kenapa mereka jadi begitu dan kenapa mereka bertindak begitu? Kerana mereka itu pada awalnya amanu, mereka beriman, thumma kafaru, kemudian mereka menjadi kafir, menjadi orang yang kufur. Fatubi'a ala qulubihim, maka dikunci mati hati mereka. Tubi'a, kalau kalimah taba'a sekarang ni maksudnya cetak, itu ditutup mati hati mereka. Fahum la yafqahun, maka mereka tidak mengerti, memahami. Kemudian ayat yang keempat, wa idza ra'aitahum, dan apabila kamu melihat mereka, kamu tu apabila Nabi SAW melihat mereka, Allah Ta'ala beritahu betul, engkau yang Muhammad akan merasa kagum dengan tubuh badan orang-orang munafik. Orang munafik ni mempunyai tubuh badan yang tegak, kuat, gagah, hebat, rupa yang baik, yang handsome. Wa in yaqulu tasma' liqaulihim, dan jika mereka berkata, kamu mendengar perkataan mereka. Maksudnya mereka ini orang yang pandai dalam berkata-kata, yang mengagumkan orang yang mendengarnya. Ka'annahum khusyubun musannadah, mereka itu seolah-olah seakan-akan seperti khusyub ni khasyab, kayu-kayu yang tersandar. Ini suatu tasbih, sebab ka'anna tu adalah adatu tasbih. Allah Ta'ala membandingkan orang-orang
munafik seperti batang-batang kayu yang bersandar, kerana walaupun secara fizikalnya mempunyai tubuh badan yang bagus, yang baik, pandai bercakap, berbicara, tetapi mereka ni dianggap manusia yang seperti tak ada otak. Kalau bahasa kita kata tak ada otak, kosong kerana tidak memahami kebenaran. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Mereka menyangka, mengira setiap teriakan yang keras itu ditujukan kepada mereka. Apa-apa teguran seolah-olah ditujukan kepada mereka. Sebenarnya mereka itulah musuh. Humul adu. Mereka itulah musuh. Maka fahdharhum, berwaspadalah, berhati-hatilah terhadap mereka, beringat-ingatlah. Qatalahumullah. Allah Ta'ala binasakan mereka. Jadi bacanya qata, dua harakatnya. Qatalahumullah. Bukannya qatalahumullah. Kalau qatala bunuh ni, qatalahumullah. Allah Ta'ala perangi mereka, Allah Ta'ala binasakan mereka. Anna yufakun. Bagaimanakah mereka itu dipalingkan dari kebenaran. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, itu untuk pengertian ataupun terjemahan ayat 1 hingga ayat 4 di awal surah Al-Munafiqun. Banyaklah sebenarnya dalam Quran Allah Ta'ala menceritakan tentang sifat orang-orang munafik. Jadi surah Munafiqun ada 11 ayat, bukan bermakna kisah orang munafik dan sifat-sifat mereka, ciri-ciri mereka hanya ada dalam surah Munafiqun. Banyak lagi dalam surah-surah yang lain. Yang paling banyak sekali adalah dalam surah At-Taubah. Surah At-Taubah, itu ketika berlakunya peperangan yang besar, itu peperangan Tabuk. Sangat panjang kisah orang-orang munafik dan tipu daya mereka. Bahkan dalam banyak ayat-ayat yang berkaitan dengan Al-Maghazi, dengan kisah peperangan, ada disebut peranan orang-orang munafik yang jahat. Termasuk dalam surah Al-Munafiqun ada kaitan dengan apa yang berlaku dalam bulan Sya'ban tahun 6 Hijrah. Ketika dilakukan suatu ekspedisi perang ke perkampungan Bani Mustalik. Itu kisahnya. Jadi Nabi SAW ketika nak pergi ke mana-mana, dia akan membuat undian terhadap isteri-isterinya. Jadi dalam peristiwa Ghazwah Bani Mustalik, nama isteri yang terpilih adalah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Aisyah ikut samalah. Baik, jadi dalam peperangan itu sebenarnya tak berlaku peperangan pun, mereka dikepung ataupun ditawan. Mereka menyerah diri. Apa dia punya ketua dia? Al-Harith. Al-Harith itu bapa kepada Al-Juwairiyah. Panjanglah kisahnya. Baik. Kemudian semasa pulang daripada Ghazwah Bani Mustalik, singgah di satu tempat yang dinamakan Al-Muraisi. Inilah ceritanya macam mana boleh berlaku idza ja'akal munafiqun. Sebab kalau kita baca dalam tafsir, kita tak jumpa apa cerita di sebalik turunnya ayat pertama tu. Dalam Tafsirul Munir tak disebut apakah kisah yang berlaku sebelum turunnya, ataupun disebutkan sebab nuzul tak dinyatakan. Tak dinyatakan di sini. Mungkin wallahu a'lam, mungkin ada dalam tafsir yang lain. Tapi bila kita rujuk dalam kitab-kitab sirah, antaranya dalam Ar-Rahiqul Makhdum oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, peranan orang-orang munafik sebelum dan semasa berlaku peperangan Bani Mustalik, itu merujuk kepada ayat dalam surah ini juga. Mereka berkata, yaquluna la irja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azzu minhal adzal. Kita tak sampai, itu ayat yang ke-8. Orang-orang munafik berkata, jika kita kembali ke Madinah, nescaya orang-orang yang mulia di antara kita akan mengusir keluar orang-orang yang hina. Jadi kenapa orang munafik ini bermusuh sangat, khususnya Abdullah bin Ubay? Sebelum kita lihat kaitan ayat ni dengan peperangan Bani Mustalik, dia macam ni kisahnya. Golongan Aus dan Khazraj di Madinah, yang kemudian menjadi kaum Ansar yang banyak membantu Nabi, dan golongan Muhajirin, sebelum Nabi berhijrah ke Madinah, mereka ni sebenarnya dah setuju untuk melantik Abdullah bin Ubay bin Salul jadi ketua mereka. Mereka awalnya dah setuju dah. Tetapi apabila
kaum Aus dan Khazraj berubah apabila satu ketika sebahagian mereka ke Mekah di musim haji dan mereka mendengar seruan dakwah Nabi dan mereka bersedia untuk membantu Nabi. Akhirnya termeterailah perjanjian Aqabah 1 dan 2, iaitu beberapa orang di kalangan Aus dan Khazraj masuk Islam. Kemudian Nabi hantar Mus'ab bin Umair untuk berdakwah ataupun untuk mengajar beberapa hukum hakam agama lah, perkara asas dalam Islam. Jadi apabila Abdullah bin Ubay mengetahui perkara ini, timbullah rasa sakit hati, dengki. Sebab asalnya orang-orang Aus dan Khazraj dah setuju nak lantik dia. Tiba-tiba mereka mengenepikan dia dan nak ambil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah untuk menjadi ketua mereka dan berhijrah ke Madinah. Inilah puncanya. Kenapa Abdullah bin Ubay nak marah sangat kepada Nabi, dan dia berjaya pula mempengaruhi orang-orang lain di Madinah sehingga menjadi satu kelompok yang disebut Al-Munafikun, orang yang berpura-pura. Para jemaah yang dirahmati Allah, kalau dalam bahasa Arab, perkataan munafik itu dia adalah bentuk sifat musyabbahah. Fungsi dia sama dengan isim fa'il lah, merujuk kepada orang-orang yang bersifat berpura-pura. Asalnya nafaqa. Kalau nafak dalam bahasa Arab maknanya terowong. Kalau kita pergi ke Mekah kan, sebab Mekah ni dia banyak bukit-bukit batu, untuk melepasi bukit itu masa terpaksa dibina satu terowong. Di tempat kita tak banyaklah terowong yang ada tempat kita. Daripada Kelantan nak pergi Kuala Lumpur, ada terowong di Karak, Lebuh Karak, terowong di Genting Sepah. Dalam bahasa Arab, terowong itu disebut nafak. Jadi kenapa orang munafik yang ada sifat nifak dikatakan seperti terowong? Dia bandinginnya seperti kalau kita pergi di padang pasir, dia ada dhab ni biawak pada pasir. Dia masuk dalam tanah, dia korek satu lubang, dia tidak akan keluar ke lubang yang sama. Jadi lubang dia korek masuk dalam tanah itu dia anggap terowong, dia akan keluar lubang yang lain. Maksudnya mereka masuk satu tempat, satu lubang, satu laluan, mereka akan keluar melalui yang lain. Dia kaedah terowong begitu. Sama juga kalau kita masuk terowong Karak di Genting Sepah, kita tak boleh nak undur balik kereta. Dia tak ada nak U-turn pun tak boleh. Kita kena terus keluar. Sebab itulah orang munafik disebut mereka itu seperti orang yang ada sifat nafak, sifat terowong. Dia masuk melalui satu jalan, dia keluar jalan lain. Dia bersama dengan orang beriman, tapi hakikatnya mereka ini kufur. Ulama memberikan takrif munafik ni orang yang izharul Islam wa ibtanul kufr. Mereka menzahirkan keislaman dan mereka sembunyikan kekufuran. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul sangat dengki dan iri hati apabila bermulanya peristiwa hijrah dan semakin ramai umat Islam di Madinah, sama ada dari kalangan kaum Muhajirin dan Ansar. Jadi orang-orang munafik, khususnya Abdullah bin Ubay bin Salul, oleh kerana dah tak ada jalan lain, dia terpaksa berpura-pura memeluk Islam. Terpaksa berpura-pura memeluk Islam, maknanya terpaksa menunjukkan dia juga Islam. Dan dia pernah menyertai peperangan Badar, itu pun secara berpura-pura. Dia masih menjadi musuh Allah, menjadi musuh Rasulnya dan orang-orang mukmin yang lain. Mereka juga pernah menyertai peperangan Uhud, membuat kecoh dan pengkhianatan. Bahkan dalam beberapa keadaan yang lain, mereka sengaja menimbulkan kacau bilau. Yang paling besar sekali dalam peperangan Tabuk. Boleh baca dalam surah At-Taubah, panjang kisahnya. Begitu juga dalam peperangan Ahzab. Dalam peperangan Ahzab, mereka menimbulkan provokasi untuk menakut-nakutkan orang yang beriman. Dalam peperangan Ahzab, dalam ayat 12 surah Al-Ahzab, wa idh yaqulul munafiqun, dan ingatlah ketika orang-orang munafik berkata, begitu juga walladzina fi qulubihim maradun, orang-orang yang dalam hati mereka ada penyakit. Apa kata mereka? Kata mereka, ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura. Tidaklah Allah dan Rasulnya menjanjikan kepada kita, melainkan semuanya adalah hurur, tipu daya.
Kalau bahasa Kelantan kan, orang tak ada gapo kosong je. Kosong saja, kosong tak ada gapo satu. Jadi mereka nak memberikan rasa gelisah dan rasa bimbang kepada para sahabat yang lain, lalu mereka menimbulkan kata-kata untuk memecah belahkan para sahabat. Yang jelas kita lihat dalam peperangan Uhud. Dalam peperangan Uhud, peringkat awalnya Nabi keluar bersama dengan 1,000 orang tentera Islam, 1,000 orang sahabat. Tetapi puak-puak munafik telah berjaya memperdaya sebahagian sahabat sehingga ramai di antaranya berpaling tadah ataupun undur balik. Berapa orang? 300 kata saya. 300 orang dia, lebih kurang 300 yang berpatah balik. Jadi dah kurang 300 semata-mata dihasut oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Puncanya kerana iri hati, dengki. Apa dengkinya? Dengki sebab kerana Nabi datang ke Madinah, jawatan ketua untuk menjadi pemimpin Madinah, sepatutnya dia yang sandang jawatan itu sampai kepada dia. Jadi sebenarnya dengki kerana berebut jawatan ni dah lama dah, bukan baru, dah lama dah. Jadi itulah punca kemunafikan yang berlaku kepada orang-orang munafik di Madinah. Baik, kemudian apabila berlakunya Ghuzwah Bani Mustalik pada bulan Sya'ban tahun 6 Hijrah. Baik. Setelah pulang daripada Bani Mustalik, Nabi singgah di satu tempat namanya Al-Muraisi' untuk ialah berehat di situ. Jadi di situ ada air. Ada air. Umar Ibn Al-Khattab mengupah seseorang untuk pergi ambil air. Namanya Jahfah Al-Ghifari. Ini saya petik daripada kitab Sirah Ar-Rahikul Maktum. Lalu dia terpaksa berebut air dengan seorang bernama Sinan Al-Juhani. Berebut punya berebut. Lalu Al-Juhani dari puak dia berkata, "Hai orang-orang Ansar." Manakala Al-Ghifari pula berkata, "Wahai orang-orang Muhajirin." Mereka dah mula berbalah kerana berebut air, lalu menyebut, "Hai orang-orang Ansar." Guna kalimah Ansar Muhajirin. Ini ada kalimah qaumiyah, kepuakan. Teriakan mereka ni didengar oleh Nabi SAW dan baginda marahlah. Dia kata, "Apakah seruan jahiliah yang kamu lakukan ini sedangkan aku bersama-sama dengan apakah seruan jahiliah yang mereka lakukan itu sedangkan aku bersama dengan mereka. Tinggalkan seruan itu kerana ia sangat jijik, sangat buruk." Dan berita ini sampai kepada Abdullah bin Ubay. Dia merasa sangat marah. Kenapa dia marah? Dia marah bila Nabi tegur Muhajirin dan Ansar berbalah. Kalau boleh dia nak puak-puak Muhajirin, puak-puak Ansar Muhajirin tadi terus berbalah. Lalu ada bersama dengan Abdullah bin Ubay ini adalah seorang yang masih muda masa itu, Zaid bin Arqam. Zaid bin Arqam ni sahabat Nabi lah. Sahabat Nabi, masih muda lagi. Jadi dia beritahu kepada yang lain, termasuk didengar oleh Zaid bin Arqam. Apa kata-kata Abdullah bin Ubay? Dia kata, "Berani mereka tu berbuat begitu. Sudah mereka datang merempat di tempat kita dan beranak pinak di tempat kita." Maksudnya Abdullah bin Ubay ni hina para sahabat, dengan maksud dia sindir kepada Nabi. Dia kata, "Demon ni nak tunjuk kuasa lebih. Dulu demon ni duduk Mekah, mai duduk di Madinah sebagai golongan yang merempat." Dia guna merempat, betul lah, sebab sahabat mari selai sepinggan berhijrah, orang-orang Ansar yang membantu kaum Muhajirin. Kemudian mereka beranak pinak di negeri ini, kemudian mereka nak tunjuk lebih-lebih pula. Dan banyaklah kata-kata hina yang mereka gunakan. Daripada situlah kata mereka, "Demi Allah, kalau kita balik ke Madinah nanti, nescaya orang-orang yang mulia dari kalangan kita akan mengusir orang-orang yang hina itu." Itulah turunnya ayat yang ke-8 tu. "La yukhrijannal a'azzu minhal adzal." Ayat tu adalah hikayatan, sebagai penceritaan semula kepada kata-kata mereka. Jadi maksud yang mulia adalah mereka lah. Yang hina tu adalah para sahabat Nabi tu lah. Jadi Zaid bin Arqam yang masih muda lagi mendengar kata-kata Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia cerita kepada bapa saudara dia. Bapa saudara dia cerita kepada Nabi SAW. Jadi bila cerita, Nabi dengar, Sayyidina Umar masa tu pun dengar.
Umar nak marah, dia kata, oh kalau begitu kita suruh Ubaid bin Bashr membunuhnya. Ini orang macam Abdullah bin Ubay ni tak boleh dibiarkan, kita bunuh. Nabi kata tak boleh Umar. Nanti kalau aku bunuh dia, nanti orang ramai mengatakan anna Muhammadan yaqtulu sahibahu. Tengok tergamak Muhammad itu bunuh sahabatnya sendiri. Nanti orang-orang, khususnya orang-orang Yahudi di Madinah akan mengatakan Muhammad telah membunuh sahabatnya sendiri sebab Abdullah bin Ubay ni dia secara zahirnya Islam lah. Jadi soal munafik dia tu itu dilihat dari segi tindakan dan kata-kata dia. Itulah sebabnya turunnya ayat ni ataupun berlakunya kisah ni. Jadi Nabi dah tahu kisah sebenar melalui apa yang disampaikan oleh Zaid bin Arqam kepada bapa saudara dia beritahu kepada Nabi. Jadi bila Abdullah bin Ubay tahu yang kata-kata dia dah sampai kepada Nabi, inilah turunnya ayat pertama ni. Lalu apabila datangnya orang-orang munafik ni. Jadi datangnya orang munafik, itu Abdullah bin Ubay yang bersama dengan pengikut dia nak menafikan. Dia nak menafikan apa yang diceritakan oleh Zaid bin Arqam. Sebenarnya apa yang Zaid bin Arqam itu cerita betul dah. Dia cuba menafikan dengan bersumpah. Lalu dia berkata ni, idza ja'akal munafiqun, ketika datangnya orang-orang munafik. Datangnya mereka ni berdasarkan kepada jalan cerita, kemungkinan surah ni turun semasa Nabi masih berada di tempat yang bernama Muraisi' tadi. Satu perjalanan daripada perkampungan Bani Mustalik menuju ke Madinah, Al-Muraisi'. Lalu mereka berkata, nashhad, kami mengakui, kami sendiri bersaksi bahawa engkau la Rasulullah, benar-benar utusan Allah. Adakah diperlukan persaksian mereka dalam situasi ini? Tak perlu. Tak perlu. Nabi pun tak minta mereka buat pengakuan. Nabi pun tak panggil mereka ataupun tanya begini. Dan Nabi pun tidak kata, oh kamu kalau betul atau salah, aku nak kamu buat akuan bersumpah. Kalau sekarang ni pengakuan secara bersumpah, tak. Nabi tak minta pun, tiba-tiba mereka tu sendiri mari. Bila mereka tahu rahsia mereka dah dibocorkan oleh Zaid bin Arqam, mereka terus datang buat pengakuan. Kami mengaku engkau adalah utusan Allah. Buat pengakuan ketika pengakuan tu tak diminta pun. Dan Allah Ta'ala mengetahui engkau benar-benar Rasulnya. Itu sampai situ. Kemudian ayat selepas tu adalah penjelasan daripada Allah. Allah Ta'ala sendiri mengakui, bersaksi bahawa orang-orang munafik itu berdusta terhadap kata-kata mereka dalam persaksian itu. Jadi hak mereka sebut, kami mengaku engkau yang Muhammad utusan Allah, itu sebutan hanya pada lidah sahaja, pada mulut mereka, tapi dalam hati mereka lain pula. Jadi sini kita boleh ambil suatu ibrah, pengajaran untuk kita tadabbur daripada ayat ni. Orang-orang munafik dia punya apa dia? Suatu indikator, kayu pengukur kita nak kenal mereka ni orang yang banyak berbohong. Berbohong, berdusta, menipu ni dah menjadi kebiasaan, kelaziman. Itulah sebabnya ada dalam hadis yang sahih Nabi SAW menyebut ayatul munafik salas, tanda orang munafik ni 3. Antaranya ialah idza haddatha kadzaba, bila berbicara, bercakap mereka berdusta. Itu menjadi kebiasaan, kelaziman mereka. Wa idza tumina khana, apabila diberi amanah mereka khianat. Dan satu lagi wa idza wa'ada akhlafa, apabila mereka berjanji mereka akan menyalahinya atau memungkiri janji. Jadi salah satunya bila bercakap mereka berdusta tanpa ada rasa bersalah. Pertamanya al-kadhib, pendustaan. Jadi berhati-hati, berdusta ni satu perkara yang besar di sisi Allah. Bahkan telah diperingatkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, innal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya berbuat kebajikan itu membawa kepada seseorang ke syurga. Sentiasalah seorang lelaki itu innas sidqa, bukan innal birra, innas sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Berkata benar membawa kepada kebaikan, kebaikan membawa kepada syurga. Sesungguhnya seseorang lelaki itu sentiasalah dia benar, wa yataharras sidq, dan sentiasa
menjaga sifat benarnya itu, sehingga akhirnya dia ke syurga dengan benarnya ia, benar pada kata-katanya, tindakannya, benar pada pegangan keyakinan hatinya. Manakala wa innal kadhib, sesungguhnya dusta itu membawa kepada fujur, fujur kejahatan, dan fujur itu membawa kepada seseorang itu ke neraka. Sesungguhnya seorang lelaki itu la yakdzib, dia berdusta, wa yataharra al-kadhib, dan dia sentiasa dengan sikap berdustanya, akhirnya pendustaan itu menyebabkan dia masuk neraka. Na'udzubillah min zalik. Jadi orang munafik, dia sifat dia adalah sentiasa berdusta. Kalau mereka bercakap hak betul tu tak banyak, dia banyak kepada salah ataupun kebanyak kepada dusta. Kemudian kita lihat ayat yang kedua, mereka menjadikan aimanahum, sumpah mereka. Apa dia sumpah? Sumpah ni mereka bercakap dengan menyebut tak, seolah-olah tidak sah bercakap kalau tak sebut wallahi, demi Allah. Cakap sikit sebut wallahi, nak meyakinkan orang lain. Kadang-kadang orang Arab ni mereka ni biasa bersumpah, yang disebut sebab al-yamin al-ghamus, sumpah yang mereka tak sengaja pun untuk bersumpah. Tapi orang munafik ini dia sumpah yang memang qasad dia, memang niat dia secara sungguh-sungguh nak bersumpah. Adapun sumpah yang berlaku tanpa sengaja, ataupun kita kata yang terkeluar di mulut kerana kebiasaannya begitu. Orang Melayu tak adalah biasa bersumpah, orang Arab je biasa begitu. Cakap sikit wallahi ya akhi, wallahi. Kalau tak ada qasad untuk berbuat begitu, maka tidak dikira salah, dalam sumpah yang salah lah. La yu'akhidhukum Allahu bil-lagwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Allah Ta'ala tidak menghukum kamu bersalah dalam sumpah yang berlaku secara lara, bil-lagwi ini tidak sengaja, tetapi yang dikira salah adalah apa yang diusahakan oleh hati kamu, maksudnya yang diniatkan secara sungguh-sungguh untuk bersumpah, jika sumpah itu salah. Ataupun dalam ayat lain dalam suratul Maidah, la yu'akhidhukumullahu bil-lagwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman. Yang dikira salah adalah apa yang telah dilakukan secara kuat dan teguh untuk bersumpah. Maknanya memang niat qasadnya untuk bersumpah. Jadi orang munafik secara sengaja mereka bersumpah, tapi sumpahnya macam tadilah, sumpah yang dusta. Mereka bersumpah bahawa mereka juga beriman kepada Nabi SAW, mereka juga orang Muslim, mereka juga solat, banyak lagi lah sumpah-sumpah lain. Dan mereka juga katanya turut membantu. Tengoklah dalam peperangan Badar mereka pergi, dalam peperangan Ahzab, dalam peperangan Uhud pun mereka ikut sama. Jadi mereka mengatakan kami pun bersama orang Islam juga, kami pun ikut sama dalam peperangan membantu Nabi. Tapi sebenarnya tindakan mereka itu hanyalah sebagai tindakan untuk menimbulkan kacau bilau, tindakan provokasi. Adapun sumpah itu tujuannya adalah junnah, sebagai perisai, supaya mereka tidak dituduh dengan tuduhan yang mereka ni sekadar main-main saja, ataupun mereka ni sekadar untuk tidak bersungguh-sungguh dengan agama. Jadi supaya tidak dituduh begitu, maka mereka bersumpah. Jadi kena ingat dalam hidup kita tidak boleh buat main-main dengan sumpah. Al-haliful kadhib, sumpah dusta ni salah satu perkara yang besar kesalahannya. Antaranya hak Nabi sebut adalah hadis Abu Dzar. Khabu wa khasiru, rugi dan rugilah. Antara yang rugi yang disebut adalah hadis itu adalah orang yang pada Allah Akbar, Syekhun Zanin, A'il Mustakbir, kemudian orang tua yang berzina, seorang pemerintah yang orang miskin yang yang sombong, A'il Mustakbir. Kemudian Malik Kadzab, seorang raja yang berdusta. Ini berdusta ialah, kita dah tahu itu salah satu ciri orang munafik. Ataupun disebut dalam hadis lain tentang seorang yang bersumpah untuk menjual barangan dia.
dia sumpah untuk sil'atuhu, barang jualan. Kononnya dia kata barang jualan ni barang yang baik, berkualiti, dan nak meyakinkan pembeli, dia bersumpah dengan sumpah palsu. Itu bahaya. Sebab dibimbangi, menyebabkan orang yang berbuat begitu dah termasuk dalam ciri-ciri orang munafik. Sesungguhnya amalah buruk apa yang mereka lakukan, kerana mereka mempermainkan nama Allah untuk sumpah palsu mereka. Ini kadang-kadang banyak berlaku di tempat kita. Seseorang yang dilihat bersalah, kemudian untuk menutup kesalahan dia ataupun untuk dilihat dia tak bersalah, lalu dia buat sumpah. Dia buat sumpah, sebut wallahi demi Allah gini. Sebenarnya ikut kaedah Islam dalam ahkamul qada ataupun hukum penghakiman, apa yang Nabi sebut adalah al-bayyinatu 'ala al-mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Hadis ni ada dalam himpunan hadis 40 Imam Nawawi. Al-bayyinah 'ala al-mudda'i, orang yang mendakwa dia kena berikan bukti. Kalau dia mendakwa sesuatu terhadap orang lain, maka yang mendakwa tu kena berikan bukti. Manakala orang yang membantah, dia kata saya tak bersalah, maka dia kena bersumpah untuk menafikan dakwaan ke atas dia. Tapi masalah yang berlaku sekarang ni ialah mungkin orang tu dia mendakwa, dia pula yang bersumpah. Dia mendakwa orang lain bersalah, dia yang bersumpah. Sepatutnya dia tak perlu bersumpah, dia hanya perlu berikan bukti. Mengikut kaedah Nabi beritahu al-bayyinatu 'alal mudda'i, orang yang mendakwa dia kena berikan bayinah, bukti untuk menguatkan dakwaan dia. Manakala orang yang dituduh pula dia kena bersumpah. Maka digunakan sumpah itu pada tempat yang betul. Tapi orang munafik, mereka menggunakan sumpah mereka dengan tujuan untuk menutup kelemahan dan kesalahan mereka. Maka dengan cara itu mereka telah menghalang manusia daripada jalan Allah. Fasaddu, yakni fasaddu an-nas an sabilillah. Di sini maf'ul lebihnya dihazafkan. Fasaddu an sabilillah, ni fasaddu an-nas an sabilillah. Mereka menghalang manusia daripada jalan Allah. Jadi ayat ini menunjukkan orang munafik telah melakukan dua kesalahan yang besar. Ayat ini menjadi dalil ala irtikabihim jurmaini kabiraini, dua kesalahan yang besar, iaitu al-halif, bersumpah, al-halaf, bersumpah dengan al-aiman al-kadhibah, dengan sumpah-sumpah yang dusta, kemudian menghalang daripada ad-dukhul fil Islam wal jihad fi sabilillah, daripada masuk dalam agama Islam, dan juga untuk berjihad, untuk berjuang pada jalan Allah. Baik. Kemudian kita lihat antara fiqhul hayah awil ahkam yang kita boleh petik di sini. Ini saya ambil daripada At-Tafsirul Munir oleh Dr. Habah Zuhaili. Dia kata orang munafik ni la yubali al-munafiqun bil halaf kadhiban. Orang munafik dia tak peduli, tak kisah, walaupun mereka ni bersumpah secara sumpah yang palsu ataupun sumpah yang dusta. Walaupun perkara itu salah, tapi mereka merasa seperti tidak salah. Bagi mereka salah itu seperti tidak salah. Tujuannya sebagai wiqayah. Junnah ni wiqayah, untuk sitran, untuk jaga dan untuk tutup kelemahan mereka, supaya mereka terpelihara daripada dilaksanakan hukum kafir ke atas mereka, ahkamul kafarah, iaitu bila mereka secara zahir mengaku mereka Islam, mereka tak boleh dibunuh, mereka tak boleh ditawan menjadi orang tawanan perang, dan tidak boleh diambil harta mereka. Lalu faghtarra an-nasu bihim, lalu ramailah manusia terpedaya, tertipu dengan mereka kerana mereka menyangka mereka juga adalah Muslim. Kemudian kita nak pergi kepada ayat yang berikut ini. Wa idza ra'aitahum, belum lagi, zalika bi annahum amanu, yang demikian itu kerana mereka asalnya telah beriman, kemudian mereka menjadi kufur. Kafir maksudnya mereka ni dah beriman, dah mengucap dua kalimah syahadah, kemudian kufur, iaitu dengan mudah mereka murtad.
kerana lebih mengikut hawa nafsu. Sebagai hukumannya fatubi'a ala qulubihim, lalu ditutup hati mereka. Kalau dalam surah At-Taubah banyak Allah Taala dedahkan sifat orang-orang munafik yang tidak mahu ikut sama berperang. Yang tidak ikut sama berperang, bahkan mereka memberi banyak alasan. Allah Taala menyebut fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Janganlah engkau ya Muhammad merasa kagum dengan harta benda mereka dan anak-anak pinak mereka. Ini orang munafik ni. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqu anfusuhum wa hum kafirun. Allah Taala mahu untuk mengazab mereka, menyiksa mereka dengan harta dan anak-anak yang mereka miliki, menjadi sebab mereka diazab semasa hidup di dunia, bahkan di akhirat nanti, dan mereka akan mati dalam keadaan mereka itu kafir. Wa tazhaqu anfusuhum, nyawa mereka tercabut, mati dalam keadaan mereka kafir. Ada dalam satu ayat sebut wa tubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun, itu di akhir surah di akhir juz yang ke-10 dalam surah At-Taubah. Dan satu lagi wa taba'allahu ala qulubihim fahum la ya'lamun. Ditutup hati mereka dalam keadaan mereka itu satu kaum yang tidak mengerti, tidak memahami. Allah Ta'ala tutup hati mereka kerana mereka ni satu kaum yang tidak tahu, kerana disebabkan kebodohan mereka sendiri. Jadi mereka telah diisytiharkan murtad berdasarkan ayat yang ketiga ni, zalika bi annahum amanu thumma kafaru, kecuali mereka bertaubat daripada kemunafikan mereka. Akhir sekali kita lihat ayat yang keempat. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum, apabila engkau melihat mereka maka kamu merasa kagum dengan tubuh badan mereka. Iaitu mereka ini memiliki tubuh badan yang jasim, yang teguh, yang kuat. Kata Ibn Abbas, Abdullah bin Ubay ini seorang yang wasiman sahihan, seorang yang badannya tegak, besar, sihat. Zalikul lisan, lidahnya licin bercakap, maknanya fasih, pertuturannya baik. Kalau dia berpidato, orang akan kagum dengan kata-katanya. Bahkan faidha qala, bila dia bercakap, bila Abdullah bin Ubay bercakap, sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam maqalatahu, Nabi pun dengar juga kata-kata dia. Allah Taala menyifatkan orang munafik ini dengan bitamamis surah wa husnul ibanah. Dia punya bagus, dia punya gambarannya ataupun lahiriahnya comel, tapi di sisi Allah Taala manusia itu tidak diukur ataupun dinilai berdasarkan ashkal, hayat, manazir, berdasarkan bentuk ataupun penampilan luar dan juga comel atau huduh. Jadi Allah Taala sifatkan dalam ini orang munafik ni zaman Nabi lah. Orang munafik ni mempunyai tubuh badan yang baik, yang tegak, gagah, kuat, rupa yang baik, tapi hati mereka kosong. Di sisi Allah Ta'ala dia tidak nilai yang lahiriah. Penilaian sebenar di sisi Allah adalah berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim daripada Abi Hurairah, Inna Allah Ta'ala la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah Ta'ala tidak memandang, tidak melihat, menilai seseorang pada rupa paras dan harta benda, tetapi yang dia nilai, yang dia lihat kepada hati kamu dan amalan-amalan kamu. Sifat nifak ini biasanya membawa kepada al-qalaq wa taraddud, sifat rasa qalaq ni rasa gelisah, rasa tak senang duduk, rasa berbelah bagi, rasa lemah dan rasa kalah. Ada sifat al-jubnu wal hila'i, sifat pengecut dan sifat rasa panik, rasa cemas. Mana mereka ni hidup dalam keadaan terasa bimbang, sentiasa bimbang. Itulah sebab dalam ayat tersebut, yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Mereka ni bukan setakat seperti batang kayu yang tersandar. Apa-apa teguran, ayat yang turun terasa seperti kena atas mereka sendiri. Memang betul pun atas mereka lah, kena atas mereka sendiri. Sebab terlalu banyak ayat yang mendedahkan ciri-ciri mereka. Innal munafiqina yukhadi'un Allah. Sesungguhnya orang-orang munafik itu mahu menipu Allah. Padahal sebenarnya
Allah Ta'ala yang menipu mereka, iaitu Allah Ta'ala boleh membalas tipu daya mereka. Orang munafik ni, wa idza qamu ila salati qamu kusala, bila mereka bangun untuk salat, mereka bangun dalam keadaan sangat malas. Ini bahaya. Ha? Kita bimbang kalau ada di antara kita yang solat tapi solat tu orang kata buat sekadar melepas batuk di tangga. Dalam keadaan tak bersungguh-sungguh, malas. Itu sifat orang munafik. Solat juga tapi solat dalam keadaan malas. Itu pun tujuannya yura'unan nas, untuk riak, untuk menunjuk-nunjuk kepada manusia, wala yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka tidaklah mengingati Allah kecuali sedikit sahaja. Muzabzabina baina zalik, mereka dalam keadaan berbelah bagi. Muzabzab maknanya orang Kelantan kata duk gi mari. Sekejap sini, sekejap sana. Sekejap sini, tak ada apa dia, prinsip, tak ada pendirian yang tetap. La ilaha ula wa la ilaha ula. Tidak kepada golongan ini dan tidak pula kepada golongan yang ini. Maksud haula, satu golongan orang mukmin, satu golongan orang kafir. Jadi orang munafik ni dia duduk tengah-tengah. Dia lihat kalau ada kepentingan untuk dia bersama dengan orang mukmin, maka dia menunjukkan sikap dia berpihak kepada mukmin. Bila dilihat tak ada keuntungan, untungnya kalau berpihak kepada orang kafir, maka dia bersama orang kafir. Jadi mereka ni muzabzabin, la ilaha ula wa la ilaha ula. Itu boleh buka dalam surah An-Nisa, banyak didedahkan sifat-sifat orang munafik juga dalam surah Al-Munafikun. Jadi Allah Ta'ala dengan jelas beritahu mereka ini adalah musuh. Humul adu. Orang Melayu kata apa dia? Peribahasa kata musuh dalam selimut. Ini bukan musuh dalam selimut, mungkin musuh dalam kain, tak tahulah. Yang pentingnya musuh yang terdekat. Musuh dalam kain ke, musuh dalam selimut, yang pentingnya musuh yang paling dekat. Atau mereka juga dipanggil sebagai gunting dalam lipatan. Tak nampak kain yang dilipat, tiba-tiba akak kain jatuh. Maka hujung gunting yang tajam tu terkena kaki kita. Macam itulah orang munafik. Kita lihat mereka tu tak ada, tapi sebenarnya ada. Tahu-tahu sakit kita. Ataupun mereka ni seumpama api dan sekam. Sekam tepat dia orang kila proses padi untuk jadi beras. Jadi nampak berasak. Tak nampak api tapi dalamnya ada api. Begitulah perumpamaan bagi orang-orang munafik. Maka kita kena berhati-hatilah. Kena beringat, pertamanya kita sentiasa muhasabah. Jangan ada dalam diri kita sifat nifak. Nifak ni ada dua kalau perbahasan ulama usuluddin, iaitu dari sudut nifak i'tiqadi dan nifak amali. Orang yang ada sifat munafik dari sudut akidah. Akidah ni memang confirm neraka lah. Itu munafik dari sudut akidahnya. Yang ni kita tak boleh nak ukur, sebab itu Allah Ta'ala saja yang tahu isi hati manusia. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang yang munafik dari segi akidahnya, mereka berada pada kedudukan tahap yang paling rendah dalam neraka ni, paling hina, dan tidak ada sesiapa yang dapat menolong mereka illal ladzina tabu wa aslahu wa atasamu billah wa akhlasu dinahum lillah. Ada 4 sifat ni. Kalau mereka nak selamat, mereka mesti bertaubat. Illal ladzina tabu wa aslahu, dan mereka jadi lebih baik. Wa atasamu, mesti benar-benar berpegang dengan agama Allah. Wa'tasamu billah, mana wa'tasamu bidinil Islam, berpegang dengan Islam, ikut ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian yang keempat, wa akhlasu dinahum lillah, mengikhlaskan semata-mata kerana Allah dalam kehidupan beragama. Bila ada sifat, 4 sifat ni, bebaslah orang munafik itu daripada sifat kemunafikan. Faulaika ma'al mu'minin, maka mereka layak untuk disebut sebagai golongan orang mukmin dengan syarat 4 tadi: bertaubat, islah, berpegang dengan agama Allah, ikhlas mata-mata kerana Allah. Wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima. Nanti Allah Taala akan berikan kepada orang-orang mukmin ganjaran pahala yang besar. Jadi mereka ini musuh, dan Allah Taala suruh kita fahdharhum, berhati-hatilah, berjaga-jagalah terhadap mereka. Kena ada sifat wahdharhum. Ya, kita pernah baca dalam surah Al-Hasyr gitu. Surah Al-Hasyr, konspirasi antara puak munafik di Madinah dengan golongan Bani An-Nadir. Apabila orang-orang Bani An-Nadir telah dikira melanggar
perjanjian antara mereka dengan Nabi, mereka diusir. Kita dah baca dalam kisah Ijla' Bani An-Nadir, diusir Bani Nadir pada tahun ketiga Hijriyah. Lalu orang-orang munafik berkata kepada Yahudi ni, tak apalah kalau kamu diusir keluar, la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum. Kalau kamu diusir keluar, kami pun akan keluar juga. Wala in qutiltum lanansurannakum. Kalau kamu diperangi, kami pasti akan menolong kamu. Kami akan bersama dengan kamu. Dan Allah Ta'ala beritahu, wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Allah Ta'ala mengakui, Allah Ta'ala sendiri memberi pengakuan mereka ini berdusta. Akhirnya bila orang-orang Yahudi keluar daripada Madinah, orang-orang munafik ni tak ikut pun. Dulu berjanji dia kata nak ikut sekali, nak bantu. Akhirnya mereka kata tak ikut juga. Bermakna mereka ni berdusta. Walaupun peringkat awalnya mereka dah ada pakatan jahat dengan orang-orang Yahudi. Qatalahumullah. Yang lebih menakutkan, Allah Ta'ala beritahu, Allah Ta'ala memerangi mereka. Maknanya mereka ni adalah musuh Allah dan mereka juga adalah musuh orang mukmin. Terlupa tadi satu lagi. Munafik dari sudut akidah, satu lagi nifak amali. Munafik dari sudut amalan. Munafik dari sudut amalan ni sangat banyak. Jadi kita tak boleh nak hukum orang yang ada sifat kemunafikan dari sudut amalan, bermakna mereka dah dikira munafik penuh dari sudut akidah. Munafik amalan ni banyak. Tadi dah disebut berjanji, berdusta, bercakap bohong, kemudian apa tadi, bila diberi amanah khianat. Ada satu hadis yang lain Nabi sebut ada 4. Arba'un man kunna fihi kana munafiqan. Ada 4 perkara sesiapa yang ada padanya maka dia dikira munafik. Kalau ada padanya khislah, satu sahaja sifat, walaupun satu sifat, maka dia anggap munafiqan khalisan, munafik yang betul-betul munafik. Ada 4, ditambah satu lagi itu wa idza khasama fajara. Apabila mereka berbalah, bertengkar, berkelahi, mereka ni berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan, mana tak mahu ambil jalan untuk berdamai, berbaik, tapi nak meneruskan permusuhan. Ni ibu ingat ni, kadang-kadang kita balah-balah, lepas tu aku tak akan maafkan bila-bila. Mati hidup kelip, aku tak maafkan. Masya Allah. Over sangatlah kita, terlebih sangat dah. Setiap manusia hidup ni dia ada buat salah silap. Kalau kita sedar orang tu buat silap pada kita, kita bersedialah untuk memaafkan dia, itu lebih baik. Mengambil sifat memaafkan itu lebih baik daripada bermusuh-musuhan. Tapi orang munafik tak, dia nak tunjuk ego dia. Dia lebih suka berlebih-lebihan dalam mukhasamah, dalam perbalahan. Itu kita kena muhasabah. Antara lain yang Nabi sebut adalah orang munafik ni solat yang paling berat apa dia? Solat subuh dan solat isyak. Asqalus salati 'alal munafiqin. Solat yang paling berat bagi orang munafik adalah solat isyak dan solat subuh. Solat isyak kalau kita tunaikan berjemaah, seperti kita mendapat pahala membangunkan separuh malam dengan beribadat. Kalau kita salat subuh berjemaah, seperti kita mendapat pahala membangunkan sepanjang malam. Maknanya seperti kita tak tidur sebab beribadat sepanjang malam. Sehingga Nabi sebut, "Lau ya'lamuna ma fihima la atauhuma wala habwa." Kalau orang munafik tu tahu besarnya kelebihan salat berjemaah subuh dan isyak, nescaya mereka berusaha untuk pergi sekalipun terpaksa merangkak-rangkak. Mereka akan pergi juga. Sebab itulah kata Abdullah bin Mas'ud dalam hadis riwayat Imam Muslim, hadis ni hadis mauquf, bukan hadis marfu', bukan Nabi yang kata, tapi Abdullah bin Mas'ud yang kata. Ulama mengambil pengajaran daripada hadis ni, dia kata walaupun kata-kata Abdullah bin Mas'ud ni adalah kata-kata dia, tapi dari segi hukumnya seolah-olah seperti marfu' kepada Nabi. Iaitu dia beritahu Allah Ta'ala telah mensyariatkan kepada kamu apa dia? Sunanul huda, sunnah-sunnah petunjuk yang perlu kamu ikuti. Wa innahunna min sunanil huda, dan solat berjemaah itu termasuk sunnah petunjuk. Kemudian kata Abdul Mas'ud, "Lau annakum sallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallif." Kalau kamu solat di rumah sebagaimana solatnya orang munafik yang tidak ikut serta berjemaah, la taraktum sunnata nabiyyikum. Benar-benarlah kamu telah meninggalkan sunnah nabi kamu. Lau taraktum sunnata nabiyyikum la dhalaltum. Kalau kamu tinggalkan sunnah nabimu, bermakna kamu telah benar-benar sesat. Tapi untuk kita nak faham hadis ni, tak boleh bandingkan dengan situasi sekarang ni, sebab sekarang ni kita kena patuh kepada SOP, kerana kita masih dalam perintah kawalan pergerakan, kita tak boleh berjemaah di masjid. Itu bukan pilihan kita.
Tapi di luar waktu itulah, maksudnya sebelum kita dilanda dengan wabak COVID-19, kalau seseorang tu tak pergi berjemaah, bermakna ada padanya sifat nifak, sifat munafik. Tadi ada soalan timbul, contoh munafik akidah. Sebenarnya kita tak boleh nak ukur sebab benda ni kita tak nampak, cuma kita boleh kenal melalui kata-kata mereka. Kata-kata mereka. Kalau mereka berkata dengan sesuatu yang buruk, yang jijik, maka kita mengatakan ni orang munafik dari sudut akidah. Walau nasya'u la arainakahum tu boleh baca dalam surah Muhammad. Allah Ta'ala mendedahkan sebahagian sifat orang munafik. Orang munafik ni orang yang dalam hatinya ada penyakit. Am hasibal ladzina fi qulubihim maradun allan yukhrijallahu adghanahum. Adakah orang-orang yang dalam hati mereka ada penyakit menyangka Allah Ta'ala tidak akan keluarkan segala adghan, segala kotoran, penyakit yang ada dalam hati mereka. Walau nasya'u la arainakahum fala araftahum bisimahum wala ta'rifannahum fi lahnil qaul wallahu ya'lamu a'malakum. Kalau kami kehendaki, kami boleh perlihatkan sifat mereka ataupun mereka itu kepada kamu. Kamu boleh kenal mereka dengan tanda-tanda yang ada pada mereka. Kemudian apa dia lagi? Akhir sekali, kamu boleh kenal mereka juga pada lahnil qaul. Itu lahnil qaul, dia punya apa dia? Kiasan kata-kata ataupun indahnya sebutan yang mereka sebut. Apa contohnya? Contohnya orang yang mempersendakan, mungkin ada setengah kaum wanita yang tak mahu bertudung. Dia kata tak payahlah tudung-tudung ni. Kan kita baru ni kita tengok ada satu video seorang wanita yang secara berani buat pendedahan. Dia kata aku ni bukan gapo, aku semaya ni nak semaya lah, aku malas semaya ni, aku lama dah tak semaya. Subhanallah, dia tak boleh buat gitu tu. Dia kalau dia tak nak solat, dia kena diam. Dia jangan mempengaruhi orang lain untuk tidak solat. Berani pula buat klip video, mu tahu ke apa, aku ni lama dah tak solat. Mu nak suruh aku solat, mu solat lah. Aku malas solat. Bahkan dia pula tampil dengan tidak berpakaian, mendedahkan aurat, kadang-kadang sangat seksi. Ni kita takut jatuh dalam munafik yang bahagian akidah. Ataupun seseorang tu dia mempermainkan hukum Allah. Mempermainkan hukum Allah. Dia kata ni zaman sekarang ni tak sesuai laksanakan syariat Allah gini. Kita tak boleh, kalau kita tak faham hukum, kita diam saja. Jangan kita bercakap dalam perkara yang kita tidak faham. Dibimbangi ada sifat munafik yang membawa kepada nifak akidah. Tapi secara tepatnya Allah Ta'ala sahaja yang lebih tahu. Nabi pun tak tahu. Sebab itu bila berlakunya kematian Abdullah bin Ubay, Nabi nak pergi solat jenazah dia. Ada berapa jenis munafik ni? Itulah munafik akidah, munafik amalan. Nabi nak pergi solat tu, tapi kita dah lebih dah 7.35 dah. Tetapi Umar Ibn Al-Khattab keberatan, dia tak nak pergi. Akhirnya Allah Ta'ala beritahu, wa munafik ni istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marrah falan yaghfir Allah lahum. Sama ada kamu beristighfar untuk mereka ataupun tidak, sampai 70 kali sekalipun, 70 kali ni bagi orang ni paling banyak lah, maka Allah Ta'ala tidak ampunkan mereka. Lalu turunlah ayat, wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan. Jangan kamu lakukan solat jenazah kepada orang munafik yang mati itu sampai bila-bila. Bahkan wala takum ala qabrih, jangan berdiri pada kubur mereka. Maksud jangan berdiri untuk mendoakan keampunan dan rahmat untuk mereka, tak boleh. Jadi apa yang Sayyidina Umar cadangkan kepada Nabi menjadi sesuatu yang betul setelah turunnya ayat ni. Wallahu alam, kita sambung lain kali sebab tak habis lagi surah ni, banyak lagi perkara yang kita boleh bincang tentang sifat-sifat dan ciri orang munafik. Wallahu alam. Ada soalan? Assalamualaikum. Nanti kejap ayat 46 surah Al-A'raf, wa bainahuma hijab. Tak, itu bukan, ayat tu bukan berbicara tentang sifat orang munafik. Ayat tu tentang apa dia? Tentang antara orang yang menjadi ahli syurga dengan ahli neraka. Sebab ayat tu tentang ashabul jannah dengan ashabul nar.
Kemudian antara mereka tu ada satu tempat yang disebut Al-A'raf, tempat yang diletakkan orang-orang yang sama banyak amalan baik, amalan jahat. Jadi wa bainahuma hijab, itu bukan penceritaan tu kaum munafik, itu cerita lain. Ya. Baik, soalan tadi Fakimi. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Ya, salam. Saya nak tanya salah satu dari sifat munafik tadi ialah bila dia berkata dia berdusta. Ya. Kalau orang Kelantan kan kecek nawak lah dia. Tak pelawak. So sebenarnya tak ada tadabbur surah As-Saff ayat yang kedua. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang kamu tak buat? Jadi adakah ada ayat kedua ni juga boleh menjadi dalil untuk tegahan supaya untuk kita tidak kecek nawak. Mohon pencerahan Ustaz lah bagaimana. Ayat kedua surah As-Saff. Surah As-Saff tu kita dah bincang dah dulu tafsiran ayat ni. Sebenarnya cerita di sebalik turunnya ayat tu dia tak ada kaitan dengan sifat orang munafik. Itu rasa takut kebimbangan sebahagian sahabat apabila diturunkan perintah untuk berperang. Itu takut tu adalah fitrah manusia, tapi bukan semua tak pergi. Ada hak tak pergi tu hak munafik tu, betul lah. Tapi betul kita boleh ambil istinbat daripada ayat tadi, lima taquluna ma la taf'alun, kenapa kamu mengatakan apa yang kamu tidak buat. Kerana ayat selepasnya menyatakan kabura maqtan indallah, amatlah besar kemurkaan di sisi Allah bahawa kamu mengatakan apa yang kamu tidak lakukan. Ya, mungkin orang munafik juga dia sebut sesuatu yang dia nak buat tapi dia tidak buat. Adapun orang beriman dia akan berusaha dan cuba untuk buat. Orang yang jujur keimanannya, kalau benda tu benda yang baik dan dia mungkin dah bersumpah untuk buat, dia akan buat. Tapi orang munafik kalau bersumpah untuk buat pun dia tak buat walaupun benda tu baik. Nabi SAW pernah memuji seorang sahabat namanya Al-Barra, bukan Al-Barra bin Azib, Al-Barra bin subhanallah, lupa dah. Ada seorang sahabat nama Al-Barra juga. Nabi kata lau aqsama 'ala Allah la abarrahu, kalau dia bersumpah dengan nama Allah nescaya dia akan laksanakan sumpah tadi. Maksudnya dia ni bukan seorang yang munafik, ia hanya cakap tapi tak serupa bikin. Apa soalan bertulis tadi lupa dah. Sifat orang munafik. Tak apalah, nanti kita jawab dalam grup nanti. Orang yang sebut insya-Allah tapi dia sengaja tak buat. Insya-Allah ni dia tak termasuk dalam bab sumpah. Cuma dia mentaklikkan. Tapi sebenarnya sebabnya dia tak boleh buat begitulah. Kita bimbang. Cuma kita bimbang kalau seseorang tu dengan sengaja dia tahu dah. Contohnya dia kata dia memang tak nak pergi. Tapi bila orang ajak juga dia kata apa? Insya-Allah. Sebabnya dia kena berterusan mengatakan dia tak boleh pergi. Dia tidak boleh memberikan suatu harapan yang palsu kepada orang lain. Tak apalah, dia kata insya-Allah. Ada juga setengah orang tu tak apalah, tak apa. Kita ingat tak apa tu jadilah. Rupanya tak jadi tak. Kalau betul-betul tak jadi, dia kena jelas. Saya tak boleh pergi, saya tak boleh tunaikan, saya tak boleh penuhi permintaan awak ni. Tapi kalau orang tu beri harapan palsu, macam mana ni? Tak apalah, tunggulah insya-Allah. Dia sebut insya-Allah, memberi satu keyakinan kepada orang lain, maknanya dia akan buat dengan insya-Allah. Tapi dalam hatinya memang dia tak nak buat pun. Kita bimbang perbuatan ini, kata-kata sebegini, menyebabkan orang yang berkata begitu termasuk orang munafik. Dibimbangi jatuh pada sifat orang munafik. Betul, kalau kita nak buat sesuatu pada masa akan datang, sebaiknya kita sebut insya-Allah. Tapi itu bukan dalam bentuk kita berjanji dengan orang lain lah. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika wadan. Jangan kamu mengatakan sesuatu yang kamu akan lakukan esok, melainkan kamu kena lapik dengan kalimah insya-Allah. Insya-Allah. Jadi kena tengok apa yang kita nak sebut lah. Kalau kita berjanji, sebaiknya kita penuhi janji. Dan kita, kalau sumpah pun ulama kata, kalau kita sumpah dan kita sebut insya-Allah, kita tidak dikira melanggar sumpah sebab dia ada kalimah istisna. Insya-Allah tu dikira salah satu istisna, seperti illa juga. Kalau tak sebut insya-Allah, memang dia kena bayar kifarah sumpah. Itu ada perbahasan dalam bab Kitabul Aiman wan Nuzur, dalam bab sumpah dan nazar.
Baik, kita berhenti setakat tu lah. Kalau tak ada soalan lain, dah 7.40 dah. Okey, setakat tu sahaja. Adakah hukuman khusus bagi orang yang langgar sumpah? Betul? Hukumannya bukanlah hukuman daripada pihak pemerintah. Hukuman dari segi hukum fiqhnya, kalau orang yang melanggar sumpah tu tahu dia telah melanggar sumpahnya, maka dia kena bayar kifarat bagi sumpah. Di mana dia kena hapuskan denda lah, denda sebagai tindakan dia melanggar sumpah. Itu disebut dalam suratul Maidah tu. Cara nak hapuskan ataupun hapuskan kesalahan kerana melanggar sumpah. Dia dikira apa dia? Fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum. Iaitu kifaratnya adalah bagi sumpah pertama memberi makan 10 orang miskin dengan kadar yang biasa kita beri makan kepada ahli keluarga kita, ataupun kalau tak mampu beri makan kita beri pakaian mengikut keperluan orang miskin itulah. Ataupun bentuk yang kedua, tahriru raqabah, merdeka seorang hamba. Zaman sekarang ni tak ada hamba lah. Ataupun yang ketiga, faman lam yajid fasyamu thalathati ayyam. Sesiapa yang tidak mampu yang pertama kedua, maka hendaklah dia berpuasa 3 hari. Itu puasa sebagai tanda bagi dia nak hapuskan sumpah yang telah dia langgar tadi. Dan dia kena membanyakkan memohon ampun kepada Allah atas kekurangan dia. Jika tak mungkin janji tapi selalu tak ada baca habis. Tak apalah, nanti kita jawab dan itulah. Dalam bab menuduh orang, kita sepatutnya mengutuk. Adakah kita patut mengutuk dan terus menuduh? Sebenarnya tak baik pun kita kutuk, sebab tak kalau sesama Islam ni, kalau dia buat salah, lebih baik kita mendiamkan diri. Sebab kalau kita kutuk, sebab manusia dia boleh berubah. Mungkin kita mencela seseorang atas kesalahan dia, mungkin satu masa dia berubah jadi baik. Jadi lebih baiknya adalah kalau dia buat salah, bukan kutuk, tapi kita mendoakan dia mendapat kebaikan dan mendapat petunjuk. Tak perlu untuk kita kutuk, ataupun untuk kita kutuk ni, kalau bahasa Kelantan kan nyupoh lah. Bukan akad sumpah, nyupoh tu maksudnya kutuk. Kata-kata dalam bentuk bahasa Arab kata laknat. Laknat ni maknanya apa-apa kata celaan yang buruk kepada manusia, maka dikira laknat. Itu sesuatu yang berat. Sebab bila kita sebut perkataan seperti itu, dia akan naik ke langit dan mencari sasarannya. Kalau sasaran tu betul lah layak untuk terima kutukan tadi, maka kenalah. Tapi kalau tak betul, maka kutukan tadi akan datang kepada orang yang berkata. Baik, kita berhenti setakat ni. InsyaAllah kita sambung lain waktu untuk ayat yang berikutnya, masih dalam suratul Munafiqun. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Barakallahu fikum. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Taik. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, terima kasih. Assalam.